Terima kasih kerana memilih kami pada waktu ini, 30 minit di Sirius Utama. Anda bersama saya, Ruzaini Ruslan. Polis wanita jadi bidan. PSRA dibatalkan. Dua anggota polis wanita menjadi bidan terjun di sekatan jalan raya SGR di Expressway Kuching Semarahan apabila menyambut seorang bayi perempuan yang dilahirkan di dalam kereta. Kejadian berlaku jam 11.50 malam apabila seorang wanita berusia 26 tahun dari kampung Semera Ulu sedang dalam perjalanan ke Hospital Umum Sarawak HUS bersama suaminya. Ketua Polis Daerah Samarahan, Deputi Superintendent Sudirman Kram berkata, suami wanita itu panik dan terus memandu ke arah SJR untuk memaklumkan isterinya mahu bersalin. Kemudian kedua-dua anggota dari Ibu Pejabat Polis Daerah IPD segera membantu wanita itu apabila melihat wanita tersebut sudah melahirkan anak dan tali pusat berbelit di leher bayi itu. Korporal Peraksen Jenny 40 menyelimutkan bayi berkenaan yang menangis kesejukan menggunakan tuala. Ibu dan bayi dibawa ke HUS untuk mendapat rawatan lanjut. Pusat pemberian vaksin PPV Pandu Lalu di Stadium Indira Mulia mula beroperasi pada Khamis. 100 individu menjadi kumpulan pertama menerima suntikan vaksin COVID-19. Menurut Menteri Besar Datuk Saarani Mohamad, kemampuan pasukan mengendalikan kaedah baru pemberian vaksin melalui Pandu Lalu akan diuji secara berfasa. Dalam pada itu, perkhidmatan Pandu Lalu dihadkan untuk penerima vaksin dos kedua sahaja untuk menggalakkan proses yang lebih ringkas. Tambah beliau, pertambahan kaunter Pandu Lalu itu juga dijangka akan dapat menambah bilangan penerima vaksin di PPV SIM iaitu sehingga 2,500 orang sehari. Selain itu, perkhidmatan Pandu Lalu ini bertujuan meringankan cabaran warga emas yang berkerusi roda, bertongkat dan memerlukan perhatian ketika penerimaan vaksin. Pemantauan dan sokongan berterusan daripada COVID-19 Immunisation Task Force CITF Negeri Perak serta pasukan petugas yang semakin mahir merupakan kekuatan untuk menambah perkhidmatan Pandu Lalu di PPV SIM. Jabatan Agama Islam Selangor JAIS memutuskan pembatalan peperiksaan penilaian Sekolah Rendah Agama PSRA yang sepatutnya dijadualkan pada 23 hingga 27 Ogos depan. Menurut pengarahnya Datuk Muhammad Syazihan Ahmad, JAIS mengambil inisiatif lain melaksanakan kaedah pentaksiran baharu yang setara dan seimbang sebagai ganti peperiksaan PSRA bersesuaian dengan syarat dan kriteria yang ditetapkan bagi pemilihan pelajar untuk ketingkatan 1 di Sekolah Agama Bantuan Kerajaan SABK dan Mahat Integrasi Tahfiz Selangor MITS sesi kemasukan tahun 2022. Keputusan dibuat berpunca dari pelaksanaan sekatan pergerakan penuh fasa pertama di seluruh negara dan trend semasa penularan, peningkatan jangkitan dan jumlah kematian akibat COVID-19 di Selangor yang meningkat tinggi. Situasi membimbangkan memerlukan JAIS mengambil langkah berjaga-jaga untuk tidak menjadi sebab yang boleh menggugat keselamatan, kesejahteraan dan kesihatan pelajar, guru, petugas peperiksaan, ibu bapa, seterusnya masyarakat umum. Tambah beliau, tiada pembelajaran secara bersemuka juga akan memberi impak yang besar dalam persiapan menghadapi peperiksaan PSRA seperti sebelum ini. Susulan itu, beliau berterima kasih kepada guru-guru serta ibu bapa yang mengambil alternatif yang bersesuaian dalam menyampaikan pengajaran dan pembelajaran PDP kepada anak didik ketika pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP.
Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan CIDB menutup 69 tapak pembinaan yang tidak mematuhi prosedur operasi standard SOP sepanjang sekatan pergerakan penuh bermula 1 Jun lalu sehingga semalam. Dalam satu kenyataan media, CIDB memaklumkan daripada 1,088 tapak pembinaan, 944 daripadanya tidak beroperasi. Sebanyak 75 tapak pembinaan didapati mematuhi SOP, manakala baki 69 tapak pembinaan diarah tutup kerana pelanggaran SOP. Menurut kenyataan itu, penggiat industri pembinaan perlu mematuhi SOP sekatan pergerakan penuh atau berdepan penutupan tapak pembinaan jika didapati tidak mematuhi garis panduan ditetapkan. Kontraktor yang melanggar peruntukan Akta 520 dan atau mana-mana undang-undang bertulis yang lain termasuk Akta 342 kurungan Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 dan Akta 446 kurungan Akta Standard Minimum Perumahan dan Kemudahan Pekerja 1990 boleh dibawa ke prosiding tindakan tata tertib kontraktor. Padah membawa kenderaan di bawah pengaruh alkohol. Lelaki berusia 57 tahun ditahan polis kerana hampir melanggar 15 anggota dan merempuh sekatan jalan raya SJR berhampiran lebuh raya Tun Dr. Lim Chong Iu semalam. Ketua Polis Daerah Timur Laut, Asisten Komisioner Sofian Santong berkata, kejadian membabitkan lelaki yang memandu kereta Toyota Velfire secara berbahaya dari arah Georgetown ke Bayan Lepas. Lelaki terbabit kemudian melanggar kon keselamatan pertama dan diseret sehingga ke kemah yang menempatkan petugas keselamatan. Lelaki itu ditahan sejurus kenderaannya berhenti. Ujian pernafasan mendapati lelaki itu berada bawah pengaruh alkohol dengan kandungan bahan berkenaan melepasi had dibenarkan. Tindakan suspek juga turut merosakkan beberapa peralatan termasuk 2 papan tanda sekatan jalan raya, lampu beacon dan kon keselamatan. Lelaki terbabit tidak mempunyai rekod jenayah lampau tetapi memiliki 38 saman atas kesalahan memandu laju dan kesemuanya sudah dijelaskan. Suspek kini direman 2 hari bagi tindakan lanjut. Malang tidak berbau buat seorang penghantar makanan yang maut selepas motosikal ditunggangnya melanggar sebuah kenderaan pacuan 4 roda di Jalan Subang, Sungai Buloh, berhampiran kawasan Damansara, Sungai Buloh semalam. Menurut Ketua Polis Daerah Sungai Buloh, Superintendent Syafa'atun Abu Bakar, mangsa menunggang motosikal dalam perjalanan dari arah Kampung Subang sebelum terlanggar belakang Nissan Navara yang berhenti di lorong pertama. Dalam nahas jam 2.15 petang semalam, Muhammad Aminul Fikri Zulkapli, 23 tahun, dari Kota Damansara, Petaling Jaya, Selangor, disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Tambahnya, kenderaan pacuan 4 roda itu berhenti di lorong berkenaan untuk menjalankan kerja selenggara jalan di laluan terbabit. Ketika kejadian, terdapat 2 pekerja sedang mengawal lalu lintas di bahagian belakang Nissan Navara. Bagaimanapun, mangsa tidak sempat mengelak dan terlanggar bahagian belakang kenderaan terbabit. Beliau berkata akibat rempuhan itu, mangsa tercampak kira-kira 14 meter di lorong kiri dan disahkan meninggal akibat kecederaan parah. Pemilik restoran makanan steamboat mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kuala Lumpur atas tuduhan menerima rasuah berjumlah RM7,000 3 tahun lalu. Chia Yu Chuan, 34 tahun, memohon dibicarakan sebaik pertuduhan terhadapnya dibacakan jurubahasa di hadapan Hakim Azura Alwi. Tertuduh didakwa menerima satu suapan melalui cek bernilai RM7,000 daripada seorang individu mewakili sebuah premis pub and cafe yang dimasukkan ke dalam Maybank miliknya. Wang itu sebagai dorongan untuk tertuduh mempercepatkan proses pembayaran insentif daripada sebuah syarikat minuman keras berjumlah RM100,000 kepada premis itu. Terdahulu, pegawai pendakwa SPRM, Tuan Adfina Tuan Kamaluddin, menawarkan jaminan RM10,000 termasuk syarat tambahan di mana tertuduh perlu menyerahkan pasport dan melapor diri di pejabat SPRM. Mahkamah menetapkan 14 Julai untuk sebutan semula kes dan serahan dokumen. Series utama berehat seketika menyusul selepas ini. India benarkan kanak-kanak divaksin.
Bertemu kembali. Susulan kes bunuh seorang lelaki yang mayatnya ditemui terapung di Sungai Kinta berdekatan Taman Desa Aman di Pasir Putih dekat Ipoh 26 Mei lalu, polis mempergiatkan usaha memburu dua lelaki yang masih bebas bagi membantu siasatan. Menurut Ketua Polis Daerah Ipoh, Asisten Komisioner E. Asmadi Abdul Aziz, individu berkenaan adalah Harjit Singh Terlok Singh atau dikenali sebagai Kishan, 25 tahun, yang beralamat di Menglembu, Ipoh. Seorang lagi suspek yang masih bebas adalah Murali Taran Muniandi atau nama panggilan dia Murali, 23 tahun, yang beralamat di Tanjung Rambutan. Sesiapa yang mengenali dan mempunyai maklumat berkenaan dua suspek ini diminta berhubung terus dengan Pegawai Penyiasat Kes Asisten Superintendent Syamrul Harun di talian 019 5000 739 atau 05 245 1592. Jika sabit bersalah, dua suspek berkenaan bersama 5 lagi suspek yang sudah ditangkap akan didakwa di Mahkamah Magistrate Ipoh di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman gantung sampai mati. Di Jempol, seorang wanita mengaku bersalah di Mahkamah Session Kuala Pilah atas tuduhan memukul adik ipar yang berusia 10 tahun sehingga menyebabkan kecederaan di seluruh badan. Tertuduh Nur Asida Makno 35 membuat pengakuan berkenaan selepas pertuduhan dibacakan jurubahasa mahkamah di hadapan Hakim Norma Ismail. Tertuduh sebagai penjaga kepada kanak-kanak lelaki berusia 10 tahun itu memukul menggunakan rotan hingga mengakibatkan mangsa mengalami kecederaan di seluruh anggota badan, membabitkan belakang badan, kedua-dua belah tangan, kedua-dua belah kaki, telinga dan kepala. Sehubungan itu, tertuduh melakukan suatu kesalahan yang boleh dihukum mengikut Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001 iaitu kesalahan membabitkan penganiayaan, pengabaian, pembuangan atau pendedahan kanak-kanak. Jika sabit kesalahan, tertuduh bakal berhadapan hukuman denda tidak melebihi RM50,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 20 tahun atau kedua-duanya. Polis berjaya melumpuhkan sindiket pengedaran dadah terbesar keluar Kelantan dengan merampas 30 kg dadah dipercayai ketamin bernilai RM1.5 juta awal pagi kemarin. Dadah dirampas daripada sebuah lori 3 tan di sekatan Jalan Raya SJR di Kampung Tanah Putih Kilometer 7, Jalan Gua Musang, Kuala Lipis jam 12.30 pagi. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Kelantan, Asisten Komisioner Sheikh Azhar Sheikh Omar berkata, lori itu ditahan ketika dalam perjalanan menghala ke Kuala Lumpur. Berikutan itu, 4 suspek berusia antara 30 hingga 44 tahun termasuk pemandu dan kelindan lori berkenaan ditahan. Katanya 2 lagi lelaki berkenaan ditahan di Kuala Krai dan Rantau Panjang dan suspek di Rantau Panjang dipercayai ahli sindiket pengedaran dadah itu pada hari yang sama. Beliau berkata, sebelum itu hasil pemeriksaan menyeluruh di dalam lori berkenaan menjumpai 2 kotak berisi 2 plastik hitam yang mengandungi bungkusan plastik cerah berisi ketulan mampat kristal disyaki ketamin dengan anggaran berat 30 kg. 4 suspek diremand seminggu hingga 16 Jun ini bagi membantu siasatan kes mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Ingin mencari wang mudah akibat terkesan dengan Sekatan Pergerakan Penuh SPP, seorang lelaki tempatan menjadikan unit residensi di Jalan Pudu sebagai mini kasino. Pihak polis yang menyamar sebagai penghantar makanan dalam serbuan tersebut berjaya menahan 13 individu termasuk 2 wanita. Menurut Timbalan Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Risikan dan Operasi Kuala Lumpur, Asisten Komisioner Nasri Mansur, pihak polis berjaya menahan 12 individu termasuk 2 wanita warga tempatan dan seorang lelaki warga Perancis berusia 23 hingga 46 tahun. Turut dirampas 2 meja kasino, 104 keping daun teruk, 913 keping chip bernilai RM5, RM25, RM100 dan RM500 serta sejumlah wang tunai. Hasil siasatan mendapati mini kasino ini beroperasi setiap hari bermula pada 2 petang hingga 7 pagi. Siasatan mendapati suspek membeli meja kasino sekitar RM5,000 melalui pembelian dalam talian sebelum dihantar ke unit kediaman terbabit. Manakala pemain yang datang, kebanyakan kenalan dikenali dan kenalannya pula akan mencari pemain lain untuk berjudi. Pemain terlebih dahulu akan memindahkan wang pertaruhan melalui dalam talian sebelum diberi chip untuk berjudi. Tambahnya, penganjur dianggarkan boleh mendapat keuntungan sekitar RM1,000 sehari hasil perjudian terbabit.
Kesemua individu ini akan ditahan reman bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 6/1 Akta Rumah Judi Terbuka 1953. Pihak berkuasa Myanmar baru-baru ini menahan 638 suspek kerana didakwa melakukan keganasan dan memiliki senjata api secara haram di Yangon, Myanmar. Suspek itu termasuk 49 orang didakwa membakar harta benda awam, 61 membunuh, 256 memiliki senjata api dan peluru secara haram. 272 lagi melakukan keganasan serta kerosakan. Sebanyak 50 senjata api, 2,502 peluru pelbagai jenis, 914 senapang buatan sendiri, 5,947 bom dan periuk api buatan sendiri selain peralatan berkaitan turut dirampas. Kejadian letupan membakar harta benda awam serta sekolah dilaporkan berlaku di wilayah dan negeri di Myanmar sejak sebulan lalu. Myanmar mengisytiharkan darurat pada 1 Februari lalu dan pemerintahan negara diambil alih Panglima Tentera Jeneral Min Aung Hlaing. India akan meneruskan percubaan vaksin COVID-19 ke atas kanak-kanak seawal usia 2 tahun di kebimbangan bahawa mutasi virus tersebut berpotensi memberi kesan serius kepada golongan itu. Dua syarikat India, Bharat Biotech dan Zydus Cadila menjadi peneraju dalam ujian percubaan ke atas kanak-kanak dan remaja yang setakat ini tidak layak mendapat vaksin. Percubaan Covaxin keluaran Bharat Biotech sudah dimulakan kepada kanak-kanak berusia antara 2 hingga 18 tahun di beberapa hospital termasuk Institut Sains Perubatan All India AIIMS di Delhi dan Patna. Seramai 525 kanak-kanak akan didaftarkan dalam ujian Covaxin. Di Patna AIIMS, lebih 25 kanak-kanak setakat ini sudah menerima dos pertama dengan yang kedua dijadualkan 28 hari kemudian. Mereka dibahagikan kepada 3 kumpulan umur iaitu di antara 12 dan 18, 6 dan 12 dan 2 hingga 6 dalam percubaan itu. Dianggarkan bahawa vaksin tersedia untuk golongan ini dalam tempoh 6 bulan walaupun pengawas perubatan AIIMS Patna Dr. CM Singh yang mengetuai ujian percubaan di institut itu percaya ia dapat dilakukan lebih awal. Katanya kelulusan kecemasan akan dikeluarkan selepas ada bukti mencukupi bahawa vaksin itu selamat untuk kanak-kanak. Berkemungkinan vaksin itu akan berada di pasaran dalam masa 3 bulan, namun percubaan ini memakan masa 208 hari. Johnson & Johnson J&J semalam memaklumkan pentadbiran makanan dan ubat-ubatan FDA Amerika Syarikat membenarkan lanjutan bagi jangka hayat vaksin COVID-19 keluarannya daripada 3 bulan kepada 4,5 bulan. Berita itu muncul ketika jutaan dos vaksin satu suntikan itu yang disimpan dalam suhu peti sejuk berdepan bahaya tamat tempoh dan dibuang. Walaupun tahap keberkesanan mencegah simptom COVID-19 tidak setanding vaksin mRNA yang dibangunkan Pfizer dan Moderna, vaksin J&J berdasarkan teknologi vektor adenovirus dalam percubaan utamanya masih mendapati 85% berkesan untuk mencegah penyakit yang teruk dan meningkat kepada 100% selepas 28 hari suntikan. Fakta vaksin itu hanya memerlukan satu suntikan adalah kunci jualan utama bagi sasaran populasi yang sukar dicapai. Namun begitu, pengambilannya turun secara mendadak selama 10 hari pada April. Berikutan J&J mempunyai risiko pembekuan darah yang ditemukan dalam kalangan wanita berusia 18 hingga 49 tahun. Amerika Syarikat kini mempunyai stok dos berlebihan menunjukkan jurang vaksin yang semakin meningkat antara negara kaya dan miskin. Presiden Joe Biden yang berusaha untuk merebut kembali kepimpinan global mengenai pandemik itu mengumumkan Rabu lalu bahawa Amerika Syarikat akan membeli dan menyumbang 500 juta dos vaksin Pfizer untuk seluruh dunia. Teruskan bersama kami dalam series utama Menarik Dalam Sukan selepas ini. Krejcikova ke pentas final. Hai, saya Saiful Nizam Ismail. Sudahkah anda mendaftar program vaksinasi melalui aplikasi My Sejahtera? Jika belum, jom saya tunjukkan. Mudah je.
Pastikan aplikasi My Sejahtera anda telah dikemas kini. Selepas dikemas kini dan sekiranya anda menggunakan aplikasi untuk check-in di mana-mana, jangan lupa klik tutup untuk ke menu utama. Klik vaksinasi COVID-19 untuk pendaftaran baru. Klik pada maklumat yang tertera nama anda di bahagian paling atas aplikasi ini. Pastikan butiran peribadi anda betul. Nama anda perlulah sama seperti dalam kad pengenalan. Jika betul, klik sahkan. Jika terdapat kesilapan, klik edit untuk kemas kini. Klik OK untuk langkah berikutnya. Jawab setiap soalan yang diberikan dan kemudian klik hantar. Klik OK dan pendaftaran anda kini telah berjaya. Maklumat mengenai temujanji vaksinasi akan dimaklumkan melalui push notification. Anda perlu menunggu kelulusan sebagai penerima vaksin berdasarkan fasa kelayakan. Jom bersama kita hentikan wabak COVID-19. Lindung diri, lindung semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera, kembali bersama Sirius Utama dan saya Nufraha akan menyampaikan laporan cuaca untuk petang ini. Dilihat kepada paparan carta angin rantau negara kita yang kini menerima tiupan angin agak sederhana di seluruh semenanjung Malaysia termasuklah Sabah, Sarawak sekitar 20 hingga 30 km sejam melalui arah tenggara dan juga barat daya. Dan pada ketika ini kelajuan angin kencang yang dicapai adalah di sekitar perairan Phuket yang membawa kepada 50 km sejam. Dan melalui paparan model ombak menunjukkan keadaan ketinggian ombak yang dicapai di sekitar perairan Phuket termasuklah perairan rantau negara kita iaitu di sekitar perairan Samui, Condor dan juga Reef North mencapai kepada ketinggian ombak antara 2.5 meter sehingga 3.5 meter. Dan ketinggian ombak ini membawa kepada kelajuan angin yang mencapai 40 hingga 50 km sejam. Sehubungan dengan itu, Jabatan Meteorologi Malaysia telah pun mengeluarkan amaran terperingkat kategori pertama bagi kawasan perairan yang telah dilorekkan ini sehingga ke 16 Jun 2021. Keadaan angin kencang dalam bergelora ini adalah sangat berbahaya kepada semua aktiviti perairan termasuklah bubuk kecil, rekreasi laut dan juga sukan laut. Oleh yang demikian, kami menasihatkan orang awam di luar sana agar sentiasa berwaspada ketika berada di kawasan perairan berkenaan. Kita terus perhatikan kepada paparan imej satelit semasa. Dapat dilihat kelompok awan atau letupan awan aktif yang dicerap di hampir keseluruhan rantau negara kita melibatkan perairan Bungguran, Reef North, Reef South dan juga perairan Sabah serta Sarawak. Keadaan kelembapan yang tinggi ini membawa kepada hujan dan ribut petir di hampir keseluruhan tempat di Sabah dan Sarawak, manakala di semenanjung Malaysia hanya ribut petir di 1-2 tempat yang sedang berlaku di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur termasuklah di Putrajaya serta di 1-2 tempat melibatkan pedalaman negeri Pahang. Keadaan ini dijangkakan akan beransur reda menjelang awal malam nanti. Dan paparan moden numerika menunjukkan keadaan cuaca yang lembap masih lagi berpotensi berlaku di sekitar perairan timur semenanjung iaitu melibatkan negeri Kelantan, Terengganu dan juga di hampir keseluruhan negeri Pahang menjelang malam nanti. Dan untuk negeri Sabah dan Sarawak, keadaan cuaca dijangkakan beransur reda menjelang lewat malam nanti. Sekian sahaja informasi cuaca untuk kali ini. Kita terus lihat kepada paparan ramalan hujan bagi bandar-bandar utama di seluruh negara sepanjang malam nanti. Saya Farah Halim. Assalamualaikum.
Menjelang kejohanan bola sepak terbesar Amerika Selatan, Copa America, Mahkamah Tinggi Brazil membenarkan penganjuran perlawanan di negara berkenaan meskipun pandemik COVID-19 masih menular. Dengan undian yang masih berjalan, majoriti hakim meluluskan penganjuran kejohanan yang bakal berlangsung 3 hari lagi. Selepas tertangguh 12 bulan akibat pandemik, Copa America hampir menemui jalan buntu apabila tuan rumah bersama Colombia dan Argentina berdepan masalah pada saat akhir, di mana Colombia mendapat bantahan anti kerajaan dan Argentina pula disebabkan lonjakan kes COVID-19 yang tinggi. Bagaimanapun, Brazil menawarkan diri sebagai tuan rumah di saat akhir dan keputusan itu mencetus kontroversi memandangkan negara itu juga berdepan masalah COVID-19 yang kini sudah meragut nyawa 480,000 rakyat. Sekian dulu series utama buat masa ini. Sebelum melaburkan tirai, hayati kata-kata ini. Mengeluh hanya akan membuat hidup kita semakin tertekan, sedangkan bersyukur akan sentiasa membawa kita pada jalan kemudahan. Sampai bertemu lagi, saya Ruzani Ruslan. Assalamualaikum.